Hai, apa khabar semua? Adakah semua sudah bersedia untuk belajar sains bersama cikgu? Hari ini kita masih lagi dalam bab 11 iaitu daya dan gerakan dan kita akan belajar dengan lebih terperinci topik 11.3 pecutan graviti dan jatuh bebas. Jom kita belajar sama-sama. Kita akan lihat dulu objektif pembelajaran untuk hari ini. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi. Jadi yang ni kita akan belajar teorinya terlebih dahulu. Objektif kedua adalah untuk mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Dan yang ketiga, dapat menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Objektif yang ketiga pun kita akan belajar teorinya dahulu. Katakan sekarang kita melakukan satu aktiviti yang mudah, iaitu kita lambung bola ke atas. Apa yang akan berlaku? Apabila bola sudah mencapai sasaran maksimum, ianya akan jatuh semula ke bawah. Kenapa ya semua objek akhirnya akan jatuh ke bawah? Kita perlu ingat, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti. Bermaksud terdapat daya graviti yang bertindak ke atas semua objek di bumi. Dan objek yang jatuh akibat daya graviti ini akan mengalami pecutan graviti. Kita sudah pun belajar sebelum ini, pecutan di sini bermaksud hal lajunya semakin bertambah. Simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G, dan nilai pecutan graviti di permukaan bumi ialah 10 meter per saat per saat. Sekiranya sesuatu objek itu jatuh ke bawah akibat daya graviti sahaja, tanpa adanya sebarang daya lain yang bertindak ke atas objek itu, maka objek itu dikatakan mengalami jatuh bebas. Ingat, jatuh bebas bermaksud hanya di bawah tindakan daya graviti sahaja. Katakan sekarang kita melepaskan sehelai kertas dari satu ketinggian. Apa yang akan berlaku? Sudah tentu kertas akan jatuh ke bawah akibat daya graviti. Tetapi kita perlu ingat bahawa pecutan bagi objek yang jatuh ini bukan 10 meter per saat. Kenapa? Ini adalah kerana terdapat rintangan udara yang bertindak ke atas kertas tersebut. Bermaksud, selain daripada daya graviti, terdapat juga rintangan udara yang bertindak ke atas kertas. Maka, kertas ini tidak mengalami jatuh bebas. Katakan sekarang kita ada sehelai bulu ayam dan bola tenis dan kedua-duanya akan dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Masa yang diambil untuk mendarat akan direkodkan. Apa yang akan berlaku dan apa yang dapat kita perhatikan? Lihat animasi yang ditunjukkan. Ya, kita dapati bahawa masa yang diambil oleh kedua-dua bulu ayam dan bola tenis untuk mendarat adalah berbeza. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua objek ini tidak jatuh bebas. Kerana selain daripada daya graviti yang bertindak ke atas objek ini, terdapat juga rintangan udara. Bulu ayam mengambil masa yang lebih lama berbanding bola tenis untuk mendarat kerana luas permukaannya yang lebih besar, bermaksud terdapat lebih banyak rintangan udara yang bertindak ke atasnya. Sebab itu, bulu ayam akan mengambil masa yang lebih lama.
Tapi katakan sekarang kita ulangi eksperimen dengan menggunakan kebut vacuum. Iaitu vacuum di sini bermaksud keadaan tanpa udara. Apa pula yang akan berlaku? Perhatikan animasi yang ditunjukkan. Kedua-duanya akan mendarat pada masa yang sama. Bermaksud kedua-duanya mengalami jatuh bebas. Bermaksud kedua-duanya jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Bermaksud kedua-dua bulu ayam dan bola tenis walaupun mempunyai jisim yang berbeza dan juga bentuknya berbeza tetapi mempunyai pecutan graviti yang sama kerana hanya terdapat daya graviti sahaja yang bertindak ke atasnya. Seterusnya kita akan mentafsir pula graf gerakan objek yang mengalami jatuh bebas. Katakan sekarang kita ada bola yang akan dilepaskan pada ketinggian tertentu. Sudah tentu bola akan jatuh ke bawah akibat daya graviti. Dan kita beranggapan bola ini mengalami jatuh bebas. Bermaksud hanya daya graviti sahaja yang bertindak ke atas bola. Pergerakan bola ini seterusnya akan ditukarkan ke bentuk graf, iaitu graf hal laju masa dan graf sesaran masa. Pada mulanya, objek berada dalam keadaan pegun. Ingat lagi ke apa yang dimaksudkan dengan pegun? Ya, ini bermaksud objek tidak bergerak. Dan objek yang tidak bergerak sudah tentu hal lajunya adalah sifar. Jadi bagi kedua-dua graf, kita akan mulakan dengan titik sifar. Kerana hal lajunya adalah sifar dan sesarannya juga adalah sifar. Sesarannya adalah sifar kerana objek belum bergerak. Sekarang kita lepaskan bola dan bola akan jatuh ke bawah. Dan kita dapati bahawa hal lajunya semakin bertambah. Jadi bagaimana maklumat ini ditukarkan ke bentuk graf hal laju masa? Mudah sahaja. Semakin meningkat masa, hal lajunya juga semakin bertambah. Jadi kita lukiskan garisan lurus. Cikgu sudah pun ajar sebelum ini, daripada graf hal laju masa, kita juga boleh menentukan pecutan. Bagaimana? Mudah sahaja. Kita boleh mencari kecerunan graf. Dan oleh kerana objek ini mengalami jatuh bebas, maka kecerunan graf merujuk kepada pecutan graviti. Bagaimana pula kita nak melukis graf sesaran masa? Ingat ya, bukan garis lurus tetapi garis lengkup. Kenapa? Kita dah pun belajar sebelum ini daripada graf sesaran masa juga, kita boleh menentukan hal laju, iaitu dengan mencari kecerunannya. Dan oleh kerana hal lajunya bertambah, sebab itulah graf ini adalah graf lengkup. Lihat pada mulanya, iaitu sebaik sahaja objek itu bergerak, hal lajunya adalah kecil. Dan seterusnya, kecerunannya bertambah, menunjukkan bahawa hal lajunya adalah lebih besar berbanding hal laju awal. Seterusnya kita akan lihat pula graf gerakan objek yang bergerak melawan daya graviti, iaitu anti-graviti. Katakan sekarang kita melontarkan bola ke atas. Maka pergerakan objek ini akan ditukarkan ke bentuk graf hal laju masa dan graf sesaran masa.
Objek ini akan bergerak dengan hal laju tertentu yang kita anggap sebagai V. Maka pada graf hal laju masa, kita labelkan sebagai V. Apabila objek itu dilontarkan dan mula bergerak ke atas, kita dapati hal lajunya berkurang, iaitu semakin lama semakin berkurang. Jadi bagaimana kita nak tukarkan maklumat ini ke bentuk graf? Mudah sahaja, semakin meningkat masa, semakin berkurang hal laju. Jadi bermula daripada hal laju awal iaitu V, hal lajunya semakin berkurang. Sebab itu, kita akan mendapat kecerunan graf yang negatif yang menunjukkan pergerakannya adalah nyah pecutan. Hal laju semakin berkurang. Apabila objek itu mencapai sesaran maksimum, kita akan dapati bola itu seolah-olah berhenti buat seketika. Maka hal lajunya akan menjadi sifar. Maka garisan akan dilukis secara lurus sehinggalah ke titik kosong kerana pada ketinggian maksimum hal laju objeknya adalah sifar. Bagaimana pula kita nak lukiskan graf sesaran masa untuk menunjukkan pergerakan objek anti-graviti? Seperti biasa, kita akan mulakan dengan titik sifar kerana pada mulanya tiada pergerakan dan ini juga merupakan graf lengkung. Kerana kita tahu daripada graf sesaran masa, kita boleh dapatkan maklumat hal laju dan hal lajunya semakin berkurang. Jadi apabila kita mencari kecerunan pada peringkat awal, hal lajunya adalah lebih tinggi. Kemudian objek akan bergerak ke atas dengan hal laju berkurang. Sebab itu kecerunan graf juga akan berkurang. Sehinggalah apabila bola itu mencapai sesaran maksimum, hal lajunya akan menjadi sifar. Iaitu objek berhenti seketika sebelum jatuh semula ke bawah.